أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Tazkirah Ramadan hari yang ke-27 bertajuk Aidilfitrimu tunggu aku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Aidilfitri, bunyi bingit mercun mula kedengaran. Di sesetengah tempat, meriam karbait mula dicucuh bagi memeriahkan lagi suasana. Kenapa bising? Tidak cukup dengan suara yang bising, digunakan mercun dan bunga api lagi memercikkan suasana, menceriakan suasana. Sedarkah bahawa bising itu adalah tanda gembira, kerana orang yang gembira biasanya akan bising dan riuh rendah. Jarang sekali orang gembira mengurungkan diri di dalam bilik saja dan tidak mahu berjumpa dengan orang lagi. Dia bergembira lagi dan berjumpa dengan ramai orang lagi, menyatakan dan berkongsi kegembiraan itu. Ini berbeza dengan orang yang sedih, kerana mereka biasanya kurang mahu berjumpa orang dan tidak mahu menyebut apa-apa difikirkan itu. Kenapa gembira? Seseorang yang gembira mesti ada sebab. Kerana gembira tanpa sebab, tanda ada masalah mental. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu gembira. Antaranya disebabkan mendapat kejayaan, kerana amat jarang sekali gembira disebabkan kegagalan. Orang Islam gembira disebabkan kejayaan mereka menahan nafsu makan dan segala nafsu lain sepanjang bulan Ramadan. Maka Aidilfitri ialah hari untuk dia menyambut kegembiraan, mengawal nafsunya dan seterusnya menyambut tahap takwa sebagaimana yang akan dijanjikan. Cuma berjayakah kita mengawal nafsu pada bulan Ramadan? Saudara sidang pendengar, Ramadan bukan menahan makan sahaja, tetapi menahan segala nafsu, termasuk nafsu makan. Kenapa ia perlu ditahan? Sedarkah bahawa kedudukan manusia di tengah-tengah antara binatang dan malaikat? Maka kejayaan manusia apabila berjaya menghampiri tahap malaikat dan menjauhi tahap binatang. Sifat malaikat ialah sedia menerima perintah dan melaksanakan berterusan tanpa henti. Malaikat tidak dibekalkan nafsu, lalu ia boleh taat dan setia tanpa berbelah bagi. Sebaliknya, binatang pula tunduk sepenuhnya kepada tuntutan nafsu dan tidak boleh diajar kerana mereka tidak mempunyai akal. Malaikat tunduk pada arahan, peraturan atau undang-undang, manakala binatang tunduk pada nafsu. Mampukah seorang itu berjaya apabila tidak ikut peraturan dan tunduk pada nafsu? Apabila manusia berjaya mengawal nafsunya dan mengikut peraturan, maka akan berjaya hidupnya di dunia ini. Di akhirat, lantaran menurut Ibnu Khaldun, asas kehidupan manusia ialah berperaturan. Orang yang tidak mengawal nafsunya persis ayam daging yang tidak mempunyai perasaan apabila kawannya disembelih di hadapan matanya. Ia asyik dengan makanannya. Sungguh pun gilirannya akan tiba 5 minit lagi. Allah ciptakan manusia dengan nafsu dan roh. Sifat nafsu tidak suka peraturan, manakala sifat roh ialah sentiasa tunduk pada arahan. Kejayaan seorang manusia apabila dia berjaya menundukkan nafsunya dan menjadi hamba yang tunduk patuh pada perintah Allah
namun tidak semua manusia mampu menundukkan nafsunya. Dan Al-Quran menyebutkan banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Antara itu, mereka adalah setaraf atau hampir setaraf dengan binatang. Dalam masa yang sama, ada sekumpulan manusia yang mampu meningkatkan kerohanian mereka sehingga mencapai taraf malaikat. Inilah yang perlu diusahakan agar kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Saudara pendengar, apabila manusia telah selesai dari ibadat puasa dan mereka berjaya mengawal nafsu mereka, maka kembali kepada fitrah, iaitu kehidupan yang beragama. Justru Aidil Fitri ialah sambutan besar-besaran bagi meraihkan kejayaan ini sebagai suatu penghargaan dari Allah. Ia sebagai tanda berakhirnya kepada kursus pembentukan modal insan terhebat yang berjalan selama sebulan. Sebagaimana kita rasa gembira dengan berakhirnya musim peperiksaan, ujian dan kursus yang dipenuhi dengan tekanan, begitulah juga kita merasa gembira bila berakhirnya kursus modal insan yang ingin melahirkan manusia yang bertakwa. Bagi meraihkan kegembiraan orang Islam pada hari raya, Allah telah mensyariatkan takbir pada malam dan pada pagi hari raya, agar kebisingan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia dan lara, tetapi takbir itu merupakan isyarat dari Allah agar kebisingan dan hiburan itu terkawal, terarah kepada mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. Bergembira itu dibenarkan di dalam Islam, tetapi perlulah berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh Allah. Dalam pada itu, Allah menetapkan waktu takbir raya itu pendek sahaja, iaitu dari maghrib 1 Syawal hingga salat hari raya, supaya orang Islam tidak leka berseronok dalam sambutan kejayaan mengalahkan nafsu mulai 1 Syawal. Syaitan mula dilepaskan untuk menggoda manusia. Orang Islam perlu bersiap untuk berhadapan dengan godaan dan bisikan syaitan dengan menggunakan bekalan amalan pada bulan Ramadan. Justru momentum ibadat perlu dikekalkan seawal 1 Syawal lagi dan berterusan sehingga bulan Ramadan tahun depan. Saudara sidang pendengar, sambutan pada hari ini merupakan sambutan yang besar. Oleh sebab itu, ia dinamakan dengan Hari Raya. Jadi, dalam bahasa Melayu, raya memberi makna sangat besar, sangat luas dan sangat hebat. Seperti jalan raya, hantu raya, lebuh raya dan lain-lain. Hari Raya Aidil Fitri merupakan sambutan kegembiraan terhadap amal ibadat yang telah dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Setelah orang Islam penat menahan diri dari makan dan minum, bersusah payah melakukan amal ibadat dan berletih dalam mencari malam Lailatul Qadar, Allah telah memberikan penghargaan atas semua usaha itu dengan menyediakan suatu sambutan besar-besaran yang dinamakan dengan Hari Raya. Sambutlah Hari Raya yang hebat ini dengan sambutan yang bersederhana, kerana orang yang terlibat, orang yang terlebih seronok itu kadang-kadang tidak tahu punca kenapa dia bergembira. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah lana al-lailata baba kulli khair, fatahtahu li ahadin min khalqik wa awliyaika wa ahli ta'atika, wa la tasudduhu anna warzuqna rizqan tughnina bihi min rizqika at-tayyibil halal. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada malam Lailatul Qadar pintu segala kebaikan sebagaimana Engkau bukakan kepada salah seorang makhlukmu dan kekasihmu dan orang-orang yang taat kepadamu. Dan janganlah kiranya Engkau menutupnya daripada kami, dan berilah kepada kami rezeki yang membantu kami dari rezeki yang halal dan suci. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.